Sudah. 1, 2, 3. Wanginya. Siapa yang pakai minyak wangi ni? Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin. Baiklah, cikgu. Sebenarnya saya lah yang pakai minyak wangi tu tadi. Oh, wangi sangat tadi, Eli. Okey, ini dia Cikgu Hairul Nizam. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat, Eli. Eli macam mana? Saya sihat, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan minyak wangi. Sebab tu kita beria pakai minyak wangi hari ni. Ya. Cikgu dah pakai minyak wangi dah? Okey, saya pun dah pakai minyak wangi juga. Okey, baiklah. Tapi sebelum tu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP penjarakan sosial dan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Okey, saya akan kita pakai minyak wangi juga, cikgu. Ya. Dan kita kena sanitasi tangan kita. Oh, jadi saya akan pakai dulu, kemudian cikgu ya. Okey. Okey, silakan cikgu. Seli. Dan kemudian kita bolehlah buka kita punya pelitup muka, simpan dalam bekas yang telah disediakan untuk menjaga kebersihan. Okey. Dah tersangkut dah ni, sekejap ya. Biasalah kalau kita pakai dalam studio ni dia banyak aksesori. Baiklah, sekarang ini kita bukan berdua sahaja dengan Cikgu Hairul Nizam, tetapi kita juga bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jauh je daripada Kedah, cikgu. Jauh daripada Kedah. Okey, dan hari ini juga kita akan belajar subjek kimia, tajuknya Esteran. pengesteran. Ya, pengesteran. So kita nak asingkan ester di dalam makna. Ester, Ya. Saya pertama kali dengar perkataan ester tu. Baik, itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari hari ini. Okey, tapi tu kita nak berkenalan dulu dengan kita punya murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jom kita saksikan siapakah bodyguard cikgu ni. Itu dia. Okey, cikgu mungkin boleh perkenalkan bodyguard cikgu yang handsome semua ni. Daripada kanan ni siapa? Akmal, cikgu ya? Okey, so saya akan minta pelajar saya memperkenalkan diri dululah. Okey, yang pertama mungkin boleh Akmal. Boleh buka. Okey, cikgu. Saya akan perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Amir Rozi. Orang panggil saya Akmal. Akmal. Baiklah. Daripada kelas, sama kelas ke cikgu? Ada semua ni ada 5 orang sama kelas, satu je bukan. Ni daripada kelas mana? Akmal? Saya dari kelas 5 Opal. 5 Opal. Okey, seterusnya Megat ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Faruqi bin Megat Saiful Atras. Orang panggil saya Megat. Daripada kelas? 5 Opal. Okey, boleh kenalkan kelas sekali ya? Okey, seterusnya cikgu? Okey, Hanif. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Fahram Sani bin Anwar Zaini. Orang panggil saya Hanif. Dari kelas 5 Opal. Baik, seterusnya Adam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Ridwan Bos. Selalu panggil saya Adam. Okey, sebelah dia Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Abu Hassan. Boleh panggil saya Haris. Daripada kelas 5 Amethyst. Amethyst. Ya, wakil daripada kelas Amethyst. Okey. So yang last kali kita ada adik Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqmanul Hakim bin Kamsidi Elias Abdul Malik. Orang panggil saya Luqman dari kelas 5 Opal. Dia ada Elias. Ya. Saya tengok dia punya headphone tu dah macam transformer lah. Ya. Terus dia bawa lelaki semua kali ini. Semua askar-askar lah. Okey, cikgu. Kenapa penting kita nak belajar tajuk pengesteran ni hari ni, cikgu? Okey, so ester ni sebenarnya dia terletak di bawah tajuk tingkatan 5 sebatian karbon lah. Okey. So ester ni dia berkaitan dengan dalam kehidupan seharian kita. So kita guna dalam kosmetik. Okey, kita ada minyak wangi. Lepas tu kita ada
dalam buah-buahan. Kita guna perisa pun kadang-kadang kita menggunakan ester. Itulah sebabnya. Kita belajar ester lah. Okey, kita dah berkenalan dengan murid-murid, kita dah tahu sedikit tentang pengesteran. Jadi tapi sebelum itu mungkin boleh kita rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli. Kita ada cikgu yang kacak hari ini dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Jitra Kedah. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek kimia. Topiknya adalah pengesteran. Saya first time dengar pengesteran ni lah. Kita kan tak belajar kimia sangat. Jadi kita nak tahu jugalah pengesteran ni apa yang membuat boleh mewujudkan pengesteran ni, cikgu. Okey, Li. Sebenarnya pengesteran ni dia banyak wujud dalam buah-buahan secara semula jadi dan dia juga kita gunakan dalam pembuatan untuk lotion, kosmetik, semuanya banyak digunakan dalam industri sebegitulah. Dia ada bau? Ya, dia ada bau. Okey, bau-bau ni dia akan ikut spesifik lah. Contoh macam bau-buahan tu kan. Bau nenas lah. Nenas lah. Kita ada campurkan dua bahan yang boleh menghasilkan bau nenas, bau apple dan juga bau pisang. Okey, faham. Baiklah, jadi sekarang ni apa yang kita akan teroka, cikgu? Okey, so untuk hari ini kepada semua pelajar di rumah, kita akan meneroka. Sebelum penerokaan, hari ini kita akan belajar pengesteran. Okey, so di bawah standard kandungan dan kita ada sifat kimia dan salin pertukaran antara siri homolog dan juga standard pembelajaran kita ada memahami ester melalui aktiviti. Aktiviti itu maksudnya kita akan buat eksperimen. Maksudnya kita akan menghasilkan benda yang berbau wangi, Eli. Okey, so hari ini, sebelum kita start kepada pengesteran, kita nak flashback lah kepada semua pelajar saya yang berada di talian. Kita dah belajar ada berapa siri homolog. Mungkin siapa boleh jawab? Siri homolog tu dia merujuk kepada kumpulan Eli. Dalam sebatian karbon, kita ada siri homolog lah. Ada berapa? Mungkin boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Terus. Akmal. Siri homolog seperti kita ketahui terdapat 6 siri homolog. Okey, pandai Akmal, terima kasih. So kita ada 6 siri homolog, Eli. So yang pertama kita dah belajar, sebenarnya kita ada alkana lah. So yang ni kita ada alkana. Boleh saya tahu tak apa formula bagi alkana? So sabar. Luqman. Formula bagi alkana ialah CN H2N tambah 2. Terima kasih. Itu adalah formula bagi alkana. Dan alkana merupakan siri homolog yang pertama yang kita belajar. Yang kedua kita ada alkena. Alkena. So, boleh saya tahu apa formula bagi alkena? Hanif. Formula bagi alkena ialah CN H2N. Terima kasih. Betul lah. Iaitu adalah formula bagi alkena. Yang ketiga kita ada alkuna. So kita ada alkuna. So siapa nak jawab? Adam. Formula bagi alkuna adalah CN H2N tolak 2. Betul. Terima kasih Adam. Hebatlah diorang cikgu, laju je angkat tangan. So yang keempat kita ada apa? Kita ada alkohol. So apakah formula bagi alkohol? Siapa yang belum jawab mungkin belum cuba. Kita ada Haris. Formula dia ialah CN H2N tambah 1 OH. Terima kasih Haris. Dan yang kelima kita ada asid karboksilik. Asid karboksilik. Siapa lagi dua yang belum jawab mungkin boleh menyatakan formula bagi asid karboksilik. Megat. Formula bagi asid karboksilik CnH2 tambah 1 COOH. Terima kasih. Dan last sekali hari ni kita ada ester lah. Kita nak belajar. So ester ni dia sebenarnya tindak balas di antara kita ada alkohol dan juga asid karboksilik, barulah dapat ester. That's why kita kena belajar alkohol dan asid karboksilik dahulu. So ester, mungkin ada pelajar yang last boleh menyatakan formula bagi ester. Siapa yang last yang boleh jawab? Boleh tak?
Siapa yang boleh jawab? Okey, Akmal. Akmal. Formulaan bagi ester ialah CmH2n tambah 1 COOCnH2n tambah 1. Okey, so di mana tu okey, di mana M dan N tu adalah integer lah Elina. Okey, so tadi macam saya cakap bila kita campurkan dua bahan, okey, so dia akan menghasilkan ester. Okey, so sebagai rumusan sebelum kita pergi kepada ester, pengesteran, so yang inilah yang kita belajar. So hasil daripada tindak balas alkohol dan asid karboksilik kita akan dapat kita akan dapat ester. Okey, so sekarang ni kita akan meneroka bagaimana nak mendapatkan ester di dalam makmal Leli. Okey. So kalau kita tengok kat depan ni, kita ada banyak bahan dan alat radas lah. Okey, saya nyatakan dulu yang kita ada bahan kimia yang kita guna. Okey. So yang pertama sekali kita ada yang ini kita guna asid etanoik glacial. Okey. And then kita guna etanol, and then kita guna asid sulfurik pekat. So yang ini ada kita letak dalam botol reagen lah. So yang ini sebenarnya bahan-bahan utama yang kita guna dalam proses tindak balas pengesteran. Yang di sebelah sini kita ada alat radas yang kita guna. So yang ini mungkin Eli boleh tahu tak? Penunuh bangsa. Pandai Eli. So yang ini kita ada penunuh bangsa. Yang ini tabung uji. Yang ini silinder penyukat. Silinder penyukat. So yang ini kita ada beaker, saya letak air siap-siap. And then yang ini barulah tabung uji tadi. So yang besar ni sikit kita ada apa? Kita ada tabung didih. And then kita ada dalam ni kita ada apa? Yang kayu ni kita ada rak tabung uji. Yang dalam tabung uji tu ada apa cikgu? Yang ini sebenarnya ada bahan yang terhasil daripada tindak balas pengesteran lah. Nanti kita akan tengok video dia. Yang ini kita ada penyepit. So saya akan terangkan sedikit sebelum kita tengok kepada video. So bahan yang kita guna sebenarnya kalau kita ada asid etanoik ni kita akan guna 2 cm padu lah. And then kita akan guna untuk etanol ni kita akan guna berapa? Kita akan guna 4. Etanol ni kita panggil dia etanol mutlak. Mutlak tu maksudnya macam ni Eli. Dia punya percentage air dia mesti bawah daripada 1%. Sebab kita nak dapat pure lah kan. And then 2, 4. And then nisbah dia untuk asid sulfurik pekat kita akan titiskan 5 titis asid sulfurik pekat. Tujuan asid sulfurik pekat ni sebenarnya kita akan guna tujuan dia adalah sebagai mangkin. Pernah dengar mangkin? Mangkin tak pernah. Mangkin tu adalah bahan yang kita masukkan dia sebenarnya untuk mempercepatkan tindak balas atau meningkatkan kadar tindak balas. And then barulah kita dah campur-campur, kita goncang dan kita panaskan. Boleh? Baik, boleh cikgu. Saya cuba. So sekarang ni disebabkan kita kesuntukan masa, kita akan lihat video eksperimen tindak balas pengesteran. Nak ada sebut je apa tadi buat tadi esteran. So jom kita saksikan video tindak balas pengesteran. Didik TV KPM.
Wow, hebat betul video itu memang buat dekat Mak Mal dekat sekolah sana lah. Ya, biasanya kita akan buat dalam kebuk WhatsApp lah. Sebabnya asid sulfurik pekat kan, kita ada asid sulfurik pekat, and then kita ada etanol ni dia mudah meruap. Dan kita ada asid etanol ini, biarpun dia asid lemah, dia sebenarnya kita panggil cuka yang kita makan tu. Tapi biarpun dia asid lemah, tapi bila kita kena, dia mungkin boleh mendatangkan kecederaan. Okey. So daripada eksperimen tu Eli. Okey, yang ni lah hasil dia. Inilah dia. So ni hasil dia. So mungkin pelajar saya, kamera boleh zoom kalau adik-adik pelajar saya boleh tengok. Okey, so kita nak belajar sifat fizik dia yang pertama. So apa yang kita nampak? Ada tak cecair ni berwarna? Cuba cikgu Okey, Lokman. tutup belakang. Okey, tutup belakang. Dia macam buat tutorial make up. Cerita cikgu sana cikgu kamera. Okey. Tu. Tu. Okey. Ada warna tak? Okey, siapa yang nak jawab tadi, Lokman? Saya. Okey. Cecair yang tidak berwarna dihasilkan. Okey, terima kasih Lokman. Okey, so okey, terima kasih. Okey, so yang ini adalah cecair tidak berwarna, okey, tanpa warna, dan dia bersifat neutral. Bila sebut neutral ni, maksudnya dia tak bolehlah mengkonduksikan arus elektrik. Dia adalah sebatian kovalen. Okey, so yang ini cecair tak berwarna. Okey, and then boleh tak saya nak minta, okey, yang pertama sekali. Boleh ke cikgu tak pakai glove buka macam tu? Okey, tak apa. Sebab apa? Tadi pelajar dah sebut, dia sebut apa? Neutral. Sebatian neutral. So, dia selamat. Dia selamat lah. Mungkin, okey. So yang ni bila kita buka, okey, saya nak mungkin Eli boleh mewakili pelajar lah untuk masukkan. Okey, lepas kita tuang, Eli akan ambil bau macam ni. Oh, ya ke? Okey. Cuba ya. So kena buat apa cikgu? Okey, tuang lepas tu semua okey, dalam tuang, ni. Okey, lepas tu ambil bau. Okey. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Semua. Perubahan dia. Okey, then ambil bau tu. Ni simpan sini lah kan? Okey, ya. Okey, dia bau macam gam sikit, betul tak? Macam ni, pengilat kukuh. Okey. So, yang ini kita menghasilkan ester, tetapi jenis dia adalah etil etanoid. Berdasarkan eksperimen yang kita tunjuk dalam video tadi lah. Okey. Okey, yang ini sifat dia yang kedua lah. Maksudnya bau dia yang kita kita boleh bau lah. Okey. So, yang seterusnya kita nak kaji sifat fizik dia. Okey, so kita ada, yang ini kita ada air. Okey. Air apa tu? Okey, yang ini air suling biasa. Air suling biasa. And then yang ini ester yang terasil. Okey, boleh tak masukkan, Eli masukkan. And then kita nak tengok, okey, masukkan sedikit je yang tu. Lepas tu kita tengok perubahan dia. Kita nak tengok dari segi ketumpatan ester yang terhasil. Saya tengok atas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je Okey. Cukup? Okey, lagi sikit mungkin boleh. Cukup? Lagi sikit? Okey, boleh. Okey, cukup. Cukup cukup. Okey. So ester ni, okey, dia kalau kita tengok dekat atas tu, dia sebenarnya menghasilkan satu lapisan di atas tu lah. Okey, bila menghasilkan lapisan di atas, bermaksud okey, bagaimana ketumpatan dia dengan air? Mungkin pelajar saya boleh jawab? Kamera nampak tak? Okey, Adam. Ketumpatan ester yang terhasil adalah kurang tumpat berbanding dengan air. Okey, terima kasih Adam. Okey, so ester yang kita hasilkan sifat dia adalah kurang tumpat berbanding dengan air. So dia akan berada di atas sebenarnya. Ada satu layer di atas tu. Okey. Cuma sebab larutan ni dia tanpa warna. Okey, so jadi kita tak nampak dia sangatlah. Dia jadi pekat ya cikgu? Ya. Yang ini apa tadi yang pekat ni? Okey, yang ini tadi ester lah. Yang pekat tu. Okey, yang pekat ni tadi ester yang tadi. Okey, yang dicampur tu. Okey. Lah dia nampak ada lapisan. Okey. Okey, boleh. Okey. Yang itu adalah ester lah. Maksudnya kita kaji dari segi ketumpatan dia terhadap air. Okey, berbanding dengan air lah. Okey, so dia kurang tumpat. Okey. So sebenarnya selain daripada dalam amal kita buat ester, kita tindak balaskan di antara asid etanoid dan juga etanol. Okey. So kita akan dapat satu ester sebenarnya yang berbau seperti bau gam. Okey tadi. Okey, so now kita ada satu ester yang sebenarnya yang ini dia berbau buah-buahan. So yang ini adalah ester biasalah kalau kita pergi makan aiskrim kan. Makan aiskrim kita
kita pergi beli kek. Okey, kalau kita beli kek apple, ada tak dalam tu apple? Tak ada kan? Tak ada. Okey, sebenarnya dia letak perisa apple. Ester lah tu. Esen dia lah. Ya, okey. Okey, so yang ini kita ada berbau pisang. Wow. Berbau nenas. Nenas. Nama dia, cikgu? Okey, nama dia apa? Boleh Eli bacakan? Etil butanol. Okey, etil butanol. Betul Okey. ya? Ya. Wow. Okey, so nanti boleh ambil bau macam ni lah. Kita tak boleh hidu direct lah, Nah. Okey, boleh. Ni boleh. Yang tu bau macam tu. Oh. Sedap bau dia. Bau nenas tadi kan? Okey. Macam bau pisang sikit. Ya. Ke Sebab pisang? dia bila berbau buah-buahan ni dia seakan-akan dekat sama lah. Okey. So yang ini hasil daripada pengesteran tindak balas. Buat bau dia, cikgu, sampai sekarang. Dah tutup pun. That's why lah orang guna ester ni untuk buat minyak wangi. So mungkin pelajar-pelajar di luar sana pun boleh menggunakan kaedah ni. Mana tahu pelajar-pelajar di luar sana ingin menjadi saudagar minyak wangi, nak buat bahan kosmetik. Betul. Sebenarnya yang inilah asas-asas konsep untuk membuat ester. Okey. Boleh? Okey. So sekarang ni, okey. So mungkin boleh saya tunjukkan. Okay. Cikgu nak tunjukkan? Okey. Macam mana Saya cara nak tunjuk, pengesteran? Bukan. Saya nak tunjukkan rumusan. Baik. Kalau dah tunjuk rumusan, kita rehat dulu, cikgu. Okey, boleh. Boleh? Okey, kita kembali selepas ini dengan rumusan tentang pengesteran daripada cikgu sendiri. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dekat sini dan juga Cikgu Hairul untuk kita belajar subjek kimia berkenaan dengan pengesteran. Siapa yang nak jadi, bak kata cikgu tadi, siapa yang jadi saudagar minyak wangi boleh belajar topik ini. Okey cikgu, kita masih lagi ada bodyguard-bodyguard kita yang handsome dalam talian ni, iaitu murid-murid tingkatan 5 calon-calon SPM dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jitra Kedah. Baik cikgu, kita nak sambung kita punya rumusan tentang pengesteran. Okey, yang ini rumusan tentang pengesteran lah. Okey, mana-mana pelajar yang mungkin nak membuat inovasi berkaitan dengan minyak wangi, so boleh mencubalah. Yang ini maksudnya silang yang kita guna alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, contoh macam tadi kita ada metanol, tindak balas dengan asid etanoik dapat berbau gam kan. Okey. So kalau kita dapat, contoh kita ada etanol, kita campurkan dengan asid butanoik. Okey, so kita akan dapat kita akan dapat bau nenas. Mana ni etanol Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey, etanol campur dengan asid butanoik. Butanoik. So dia akan dapat bau bau nenas. So daripada eksperimen, so kita dah tengok pengesteran kan. So kita nak minta lah macam mana, kita nak belajar macam mana formula struktur, macam mana formula molekul, macam mana persamaan kimia tindak balas pengesteran terhasil. Mungkin pelajar saya sebut nama lah. Tadi dalam video kita dah tengok etanol kan. So saya nak minta Adam, Lukman dan juga Akmal. Kamu buat formula struktur bagi etanol. Manakala kita ada Megat, Haris dan juga Hanif, kamu buat formula struktur bagi asid etanoik. So kita nak buat supaya kita nak tahulah apa formula struktur, apakah formula molekul bagi ester yang terbentuk. So kalau pelajar-pelajar dah buat, mungkin boleh tunjukkan dekat kamera. Diorang dah siap ke cikgu ke diorang dia orang tengah buat. Baik, semua dah siap dah. So Akmal, bagi Akmal belakang sikit kertas tu. Atas sikit. Tu dia. Ngam. Akmal dah siap. Siapa tadi? Akmal, Lukman. Atas Lukman dan Adam semua akan buat alkohol lah.
maksudnya kita akan ada etanol. Lukman belakang sikit dekat kamera tak nampak. Okey. Sama kan? Okey, so Akmal, Lukman sama. Susunan dia memang begitu, cikgu, atau kita boleh ubah-ubah susunan dia? Susunan dia memang macam tu. Okey, cuma OH tu lah mungkin kita boleh letak bawah kan. Berubah-ubah. Sebab saya ada juga hari tu cikgu kimia datang. So dia bagi tahu susunan kimia tu molekul ke apa tahu nama dia tu? Iaitu panggil formula struktur dia punya ether, iaitu mungkin belajar isomer. Yes, betul. So dia boleh berubah-ubah. Okey, ya itu dia. Ada pun dah siap. Betul. Okey, alkohol semuanya betul. Okey. Terbaik. Okey. So yang bawah kita ada megat, mungkin boleh angkat. Okey, yang bawah tu dia jadi macam panjang sikit lah kan. Okey. Megat dengan Haris dan Hanif. Buat apa? Dia buat apa? Asid etanoik. Asid etanoik. Okey, mari tunjuk siapa punya tadi megat sudah siap je. Okey, so yang ni tadi kita ada asid, yang ni kita ada alkohol lah. Okey, so samalah dengan pelajar yang buat tadi kan. Yang kita pakai sanitizer tu. Dia ada alkohol dalam tu. Okey. So kita tengok megat. Okey, megat kita ada asid etanoik. Formula dia CH3COOH. Okey, Haris. Cikgu pegang balik yang tadi alkohol tu, cikgu. Okey. Okey, so yang ni kita ada alkohol lah. Okey. So yang ni tadi pelajar, kita ada Adam. Okey, lepas tu Lukman, Akmal. Dia buat betul lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, so now kita nak tengok kepada Megat, Haris dan Hanif. Boleh tak tunjuk asid etanoik yang kamu lukis, formula struktur dia? Belakang sikit Hanif. Okey, Haris pun boleh belakang sikit, tak nampak tu. Haris belakang sikit. Megat punya okey. Alah comelnya Haris pun. Soalan kertas sinonit je tengah. So antara 3 pelajar tu, kalau kita nampak ada perbezaan dekat situ Haris kan? Dia ada 3, yang lain semua ada C, dia ada 2, betul tak? Lah. Okey, so bila kita sebut asid etanoik, etanoik tu maksudnya C dia ada 2, Haris nah? Kalau C bukan C dia ada 3 lah. Kalau C3 jadi apa? Okey, C3 kita akan jadi kita ada asid propanoik. So seperti yang saya paparkan lah di belakang saya ni. C1, C2, C3 tu. Okey. So sekarang ni kita ada asid etanoik. Okey, so yang inilah formula dia yang sebenar. Okey. So tahniah kepada Megat dan Hanif. Okey, Haris nanti boleh buat pembetulan lah. Okey, so kita ada CH3COOH. Okey, so yang ini formula struktur bagi asid etanoik. Okey. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok, kita ada alkohol and then kita ada asid karboksilik. So bila tindak balas dua-dua ni, dia akan menghasilkan ester lah. Okey, so sekarang ni saya nak lukis formula struktur bagi ester yang terhasil. Okey. So mungkin pelajar saya boleh lukis. Okey, so macam mana? Okey, sebelum lukis mungkin saya akan tunjuk dululah kepada semua pelajar di luar bagaimana ester terbentuk. So saya akan pergi kepada papan putih. Tu adalah yang ini adalah etanol. Okey, and then yang ini kita ada asid etanoik. Okey, kita ada asid etanoik. Okey. So sekarang ni kepada semua pelajar, bagaimana ester terbentuk? Kalau kita ada alkohol, kita ada etanol. So, etanol ni dia akan kehilangan atom hidrogen. Maksudnya dia akan kehilangan atom hidrogen, atau kalau kita tengok buku teks, dia guna istilah atom hidrogen ni disingkirkan. So bila disingkirkan, kita letak tepi. Untuk asid etanoik, dia akan disingkirkan ataupun kehilangan, kita ada OH. OH ni kita panggil dia adalah kita panggil dia apa? So kita ada OH daripada asid karboksilik. So kalau kita tengok, kita ada H dengan OH. Ada berapa H kat sini? Ada 2. Ada 2. So H dia ada 2, O dia ada 1. 1. So yang ini molekul untuk apa? Karbon. Yang ini molekul untuk air. So molekul air ni adalah hasil sampingan daripada pengesteran. Macam mana ester terbentuk? Sekarang ni kita nak buat formula struktur. Bila struktur, dia ada syarat. Syarat dia adalah pelajar kena lukis part daripada asid karboksilik. Yang mana asid karboksilik? Gambar formula yang pertama ke formula yang kedua? Mungkin boleh siapa jawab? Yang mana part asid karboksilik?
Saya nak jawab dulu. Okey, Akmal. Yang formula kedua. Okey, so kita ada H. Okey, and then kita ada C, H. Okey, sini kita ada C, kita ada double bond O. Okey, kalau kita tengok sini dah tak ada, betul tak? Okey, so apa yang berlaku di sini? Okey, dia akan bergabung dengan alkohol yang di belakang ni. Okey, so kita ada O, and then kita akan bergabung dengan apa? Okey, C, H. Okey, sini H. Okey, then kita ada okey, C, H. Maksudnya dia akan bergabung daripada belakang lah. Okey. Okey. So yang ni kalau kita lukis formula struktur. Okey. Maksud kita mula part daripada part asid karboksilik, baru berakhir dengan part alkohol. Tetapi kalau kita menamakan dia, menamakan dia mesti bermula dengan daripada part alkohol. Maksudnya mula nama dia di belakang. Okey, ada berapa C? 2. Dua. Kita panggil dia dari part alkohol, kita panggil dia etil. Memang dia etanol, tapi bila dia jadi ester dia akan jadi etil. Okey, etil. Okey, depan dia ni daripada part asid karboksilik. Okey, so ada berapa C? 2. So dia akan jadi etanoate. So yang ni kita kekalkan lah. Dia macam English cikgu, present, past tense. Dia cantum-cantumkan lah. Okey. So yang ni ester yang kita buat tadi yang berbau seperti gam. Okey. So nama dia adalah etil etanoate. Okey. So yang ni formula struktur. Okey. So yang ini kita ada apa? Yang ini penamaan dia. Okey. Okey. So sekarang saya akan ajar kepada semua pelajar macam mana nak buat persamaan kimia. Okey, persamaan kimia bagi tindak balas pengesteran. Okey, sekarang ni formula alkohol yang kita ada apa dia? Formula molekul. Mungkin seorang pelajar saya boleh nyatakan? Siapa nak jawab soalan cikgu? Formula molekul. Maksudnya alkohol ni C berapa, H berapa. Okey, track. Diorang semua takut cikgu. Ni soalan SPM ni. Atau cikgu sendiri terangkan boleh? Okey, saya terangkan. Okey, so kita ada untuk alkohol kita ada C2. Okey, and then kita ada H. H berapa? 5. And then kita ada OH. Sebab belakang dia tadi kan? Okey, and then kita ada tindak balaskan dengan asid etanoik. Okey, so kita ada CH3 and then COOH yang kita singkirkan tadi. Kita ambil balik. Okey, and then kita akan dapat ester. Okey, so yang ini formula struktur dia. Okey, kita buatlah CH3. Okey, and then COO ni CH3. Okey. COO. Okey, and then C belakang tu ada berapa C? 2. Okey, 2. H dia ada? 5. Okey, adakah terberhenti sampai sini? Tidak. Okey, sebab apa? Sebab tadi kita dah belajar pengesteran akan menghasilkan hasil sampingan dia iaitu kita ada air H2O. Okey, kadang-kadang ada persamaan yang ditulis dekat sini kita ada H2SO4. Okey, dia tulis pekat. Sebab yang ni tadi kita guna untuk sebagai mangkin. Okey, so yang inilah persamaan kimia bagi tindak balas pengesteran. Okey, boleh? Boleh. Okey, so cuma saya nak ingatkanlah bila formula struktur, okey, pelajar kena buat part asid karboksilik dahulu. Okey? And then kalau penamaan kena namakan berdasarkan nama alkohol dahulu. Okey. Baik. Okey. So yang ini je lah. Okey. Untuk tindak balas pengesteran yang kita buat tadi. Okey. Okey. Mungkin Eli boleh ambil pilih yang kat depan tu. Kita ada buah pisang, buah nenang, buah apple kan? Okey. So mungkin pelajar saya kita nak buat daripada ester buah-buahan tu, pelajar akan terbitkan alkohol dan asid karboksilik apa yang digunakan. Jadi saya kena pilih? Okey, pilih. Saya pilih buah apple. Okey, buah apple. Okey. Metil butanoik. Okey, kita ada metil butanoik. Okey, so mungkin Eli boleh bagi serahkan kat saya. Okey, so kita ada metil butanoik. Okey. Okey, so saya nak minta pelajar, kita ada Akmal, Adam dan Luqman. Okey, kamu buat asid karboksilik yang terlibat.
Okey. Okey, manakala pelajar saya yang berada di bawah grade tu, okey, kita ada Megat, kita ada Haris dan Hanif. Okey. Kamu buat alkohol yang terlibat. So maksudnya tadi kita cantumkan 2 dapat ester. Okey. Yang ni daripada ester kita nak tengok. Wow. Bahan Kembangkan asas. lagi. Ya, kita kembangkan lagi. Kita teroka macam mana alkohol dan asid karboksilik yang terlibat. Saya percaya calon SPM kita ni memang hebat-hebat semuanya. Otak semua bergeliga. Boleh buat kimia macam tu je petik jari. Ya. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Lepas ni dah belajar bab siri homolog kan? Okey. Formula semua. So insyaAllah mereka boleh buat lah. Okey. Okey, siapa yang dah siap mungkin boleh angkat. Oh, laju betul cikgu. Iaitu nama. Okey, nama dia. Okey, saya nak buat formula sutur. Boleh tak buat formula sutur? Macam tadi lah? Ya, macam tadi. Okey, macam tu. Adam, Akmal angkat sikit ke atas. Tengah-tengahkan sikit. Ke belakang sikit, Kemal. Okey, atas sikit. Okey, ngam. Okey, jangan gerak. Okey. Metil butanoid. Okey, metil butanoid. Yang belakang tu K nah, butanoid K. Okey. Betul ke cikgu? Okey. Belum tahu lagi lah. Kita belum tunggu tahu Adam lagi. dengan Kamu Luqman. pegang je dulu sehingga semua selesai. Okey, itu Megat punya. Cinonek juga tu, comel je, kecil je dia punya. Okey, kita tunggu Hanif dan juga Haris. Okey, sementara itu cikgu. Okey. Kalau selain daripada buah-buahan yang ada depan mata saya ni, buah-buahan semua jenis buah-buahan boleh buat juga kan? Ya, dia ada macam saya tunjuk tadi yang carta tadi lah. Carta ni lah dalam slide ni. Buah ya. cherry, buah peach. Ya, so maksudnya kalau kita nak tahu, kita cantumkanlah alkohol. Okey. Atas tu nama alkohol dia lah. Okey. Okey, yang bawah tu ada yang tepi kiri tu adalah nama asid karboksilik yang kita guna. Okey, baiklah. Saya rasa murid kita dah siap kot, dah bersedia. Tu dia. Okey, angkat semua. Okey, yang atas tu kita ada Kemal, Adam, Zikri dan Luqman. Okey, ada berapa C yang kamu dapat? Adam? 4 C. Okey, terima kasih. Kita akan dapat 4 C. Saya suruh kamu lukis asid karboksilik yang terlibat bagi penghasilan ester metil butanoid. Okey. Yang bawah tu kita ada Megat, Haris. Okey, kita ada berapa C? Hanif, kamu dapat berapa C yang bawah tu? Hanif dengar tak? Hanif. 1 C. Okey, 1 C. Okey, macam mana pelajar ni dapat? Okey, so kalau kita ada ester, yang depan ni tadi merujuk kepada alkohol yang terlibat. Okey. So kalau dia metil, maksudnya kita akan dapat metanol. Okey, kalau belakang ni kita ada nama dia daripada asid karboksilik kan? So kita ada butanoid. So nama asid karboksilik dia adalah asid butanoid. Okey. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. so kalau yang ini dia punya formula molekul bagi ester yang terakhir iaitu metil butanoid. Okey? okey. So mungkin kita boleh teroka lagi? Ada Kita masa boleh lagi? teroka? Boleh, tapi kita nak rehat dulu. Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan banyak lagi penerokaan berkenaan dengan pengesteran. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Hairul serta murid-murid calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitera Kedah. Cek mai jauh dari Kedah ni nak belajar pengesteran. Untuk subjek kimia. Baik Cikgu. Okey. Kita tadi dah buat macam-macam uji kaji, eksperimen dan sebagainya. Sekarang kita nak uji pula pelajar. minda. Adakah pelajar kita benar-benar memahami tindak bala pengesteran? Okey. So kepada semua pelajar saya yang berada di talian, mungkin boleh keluarkan kad ABC lah. Okey. So dia akan jawab dengan menunjuk kad ABC. Baik. Okey. So dah bersedia tak semua pelajar? Kalau dah bersedia buat tanda thumbs up. good. Okey, thumbs up. So maksudnya kalau diorang dah angkat huruf, diorang tak boleh tukar. Kalau tiba-tiba kawan diorang dah ni, diorang tukar pula jawapan. Tak boleh lah kan? Ya, baik. Sebab dalam SPM ada soalan objektif. Okey. So boleh nak kita mula. Okey, yang pertama sekali soalan dia. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Tindak balas manakah yang akan menghasilkan ester? Okey, 1 kita ada alkuna, 2 kita ada alkohol, 3 asid karboksilik. So jawapan dia yang mana? 1, 2, 3. Semua angkat serentak.
Hanif dengan Hanif seorang jawab B. Okey, Hanif seorang saya jawab B. Okey, so jawapan dia tukar. Kau ada salah angkat. Tukar okey, jawapan. Tiru kawan lah tu. Okey, so jawapan dia adalah tindak bala pengesteran, kita tindak bala di antara alkohol dengan asid karboksilik. So jawapan dia adalah C. Okey, Baik. soalan yang kedua. Okey, apakah nama tindak balas untuk menghasilkan bahan tersebut? Okey, diberi formula struktur, kita ada ester yang terhasil. Okey. So daripada ester yang terhasil ni, nama tindak bala untuk menghasilkan ester tu apa dia? Tajuk kita belajar hari ni. Okey, pandai. Terima kasih. Yang ini betul, iaitu tindak balas pengesteran. Ini Haris dengan Hanif ni ngelak ni. Dia tunggu ke kawan dia angkat dulu, baru dia angkat. Okey, tak apa. Kita saja untuk suka-suka je kan, for fun. Okey. Untuk soalan yang ketiga, apakah nama ester tersebut? Okey, dia bagi formula struktur bagi ester. Macam tadi je. So apa nama ester yang terhasil? Boleh tak saya jawab? Okey, cuba Eli, mungkin boleh jawab Eli. Saya tak tahulah betul ke tak ni. Saya rasa lah jawapan dia, sebab tadi kita buat ni tadi kan? Metil butanoid. Okey, C. Betul tak? Sama? Oh, betul. Okey, maksudnya Eli dia faham tindak bala pengesteran hari ni. Okey, tanya Eli. Okay. Lepas ni boleh ambil kimia. Tengok. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Okey, dia bagi persamaan kimia. Ada 3 persamaan kimia. Yang mana satu, persamaan yang mewakili tindak bala pengesteran? Pengesteran. Yang B mana? ke? Okey, Eli jawab B. Betul. Sama. So Eli dah mahir dah bab pengesteran. Okey. So jawapan dia adalah B. Sebab tadi kita belajar banyak CHO tu kan. Saya tengok yang tu je lah. Okey. Maksudnya menjadilah, fahamlah. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Okey, Muhammad ingin menghasilkan ester etil butanoid. Okey, apakah bahan X yang perlu ditambah? So maksudnya kita ada etanol. Okey, kita perlu campur apa nak dapat ester etil butanoid? Asid etanoid. Kita kena tengok nama ester tu. Asid butanoid. Okey, pandai. So jawapan dia apa? B. Oh, salah. Saya salah. B ke? Diorang jawab B semua? Betul ke B, cikgu? Etil butanoid. Okey, so kita ada alkohol dia, etanol kan? Okey, and then kita campur Y kan? Okey, Y tu nak dapat ester etil butanoid, kita akan campurkan dengan asid karboksilik. So asid karboksilik dia adalah apa? Asid propanoid ke? Bukan tadi. So kita ada apa? Etanoid. Okey, asid butanoid. Belakang tu menunjukkan asid karboksilik yang kita guna. Okey? Betul lah saya jawab tadi. Ya. Okey, soalan 6. Nak juga. Okey. Okey, apakah nama kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi ni maksudnya kita nak kenal. Okey, ester ni, nak kenal dia ada COO. Okey, COO tu kita panggil apa? Okey, kita panggil dia adalah karboksilat. Okey? Bersilat. Karboksilat. Kalau karboksil dia ada COH. Sekarang ni dia COO saja. Dan bergabung dengan C yang lain lah. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, ini ada soalan terakhir, cikgu. Okey. Boleh cikgu nak last soalan? Okey, last soalan boleh? Last soalan boleh. Okey, so soalan yang ketujuh. Okey, ni mungkin susah sikit. Okey, so kita ada asid propanoid campur etanol, dia akan menghasilkan sebatan X campur air. So apakah formula bagi ester yang terhasil? Hebatnya. So etanol, kena ingatlah bila formula struktur dia akan berada di belakang. Saya beri hint siap-siap. Add, mungkin boleh tengok dekat papan, add ada berapa? 2C. D. Okey, betul tak? Kita tengok. Daripada D, betul ke? Salah. Ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C. Saya jawab D. Semua ada. Ada jawab D. Okey, so sebenarnya jawapan dia adalah C. Okey, jawapan dia C. Boleh tak saya contohin set? Boleh cikgu. Cikgu nak contoh pun boleh. So kalau kita ada etanol, so etanol ni dia merujuk kepada belakang ni. Belakang kita ada alkohol dia. So add ni ada 2C. 1C, 2C. Okey, C propanoid bila kita lukis, prop ada berapa C? 1, 2, 3. Kalau yang ni dia ada 2, yang ni ada 4, yang ni ada 4. Okey, boleh? So jawapan dia C. Okey, boleh itu tak? sahaja.
Nampaknya soalan kimia berkenaan dengan pengesteran. Saya rasa macam dah boleh jadi pakar pengesteran dah lepas ni. Boleh buat minyak sendiri. Okey. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Hairul. Dan juga terima kasih kepada murid dalam talian calon-calon SPM kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jadi mungkin kita nak minta sebelum kita tutup tirai kita hari ini, kita nak minta murid seorang untuk membuat rumusan terhadap pembelajaran hari ini. Boleh cikgu pilih? Okey. Boleh tak siapa yang nak jawab? Apa yang kita belajar hari ini? Okey, tindak balas apa dari apa dengan apa yang akan menghasilkan ester? Mungkin boleh buat rumusan sikit hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, siapa nak jawab? Mungkin boleh? Angkat tangan. Okey, Luqman. Okey, saya akan buat rumusan apa yang belajar hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa untuk menghasilkan ester kita perlukan alkohol dan juga asid karboksilik. Okey. Terima kasih. Okey, nama tindak balas tu? Okey. Teruskan, Luqman. Apa cikgu? Nama tindak balas alkohol campur dengan asid karboksilik. Nama tindak balas dia nak dapat ester, nama dia apa? Pengesteran. Okey, terima kasih. Pandai Luqman. Okey. Jadi itu rumusan yang diberikan oleh Luqman untuk subjek kita hari ini, kimia. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak juga kepada adik-adik yang menonton sekarang ini. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu cikgu hari ini dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua. Jadi kita jumpa lagi kejap lagi. Subjek kejap lagi ni best sebab kita ada nyanyi-nyanyi. Kalau tadi kita ada buah-buahan, ada minyak wangi-minyak wangi. Jadi kita nyanyi-nyanyi. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Boleh cikgu lambai-lambai? Okey, bye. Semua boleh lambai-lambai. Didik TV KPM